Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berada dekat kelas sains tingkatan 4 lagi sekali. Untuk tema pada hari ini masih di tema 1 iaitu kaedah saintifik, tapi bidang pembelajaran yang kedua, bantuan kecemasan. Dalam topik ini ada dua subtopik yang murid perlu pelajari iaitu 2.1 resusitasi kardiopulmonari ataupun dalam bahasa Inggerisnya cardiopulmonary resuscitation CPR, dan 2.2 Heimlich manoeuvre. Kita tengok dahulu apakah standard pembelajaran ataupun apa yang murid perlu tahu dalam topik ini. Untuk subtopik yang pertama iaitu subtopik resusitasi cardiopulmonary CPR, apa yang murid perlu tahu ialah murid kena tahu menyatakan apakah itu CPR. Tahu menyatakan maksud CPR dan apakah situasi yang memerlukan CPR. Murid juga perlu tahu macam mana nak demonstrasi kaedah CPR. Maksudnya murid kena tahu macam mana cara-cara kita nak buat CPR ni. Untuk yang ini, cikgu akan tunjukkan video. Dan murid juga kena tahu apa kepentingan CPR ini. Subtopik 2.2 Heimlich manoeuvre. Murid kena tahu apa itu Heimlich manoeuvre dan apa kepentingan dia. Membuat demonstrasi Heimlich manoeuvre. Yang ini pun cikgu akan tunjukkan video. Dalam topik ini, cikgu dah buat dalam bentuk jadual di mana kita dapat membandingkan resusitasi kardiopulmonari dan Heimlich manoeuvre. Kita bandingkan dahulu dari segi definisi. Kita tengok ya, apa maksud CPR. CPR ni ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Manakala Heimlich manoeuvre ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang yang tercekik. Ada beza dua benda ni. Kita tengok dari penerangan dia pula. CPR ni apa? Dia merupakan gabungan dada untuk mengepam darah keluar dari jantung ke seluruh badan dan hembusan mulut ke mulut untuk membekalkan oksigen kepada mangsa. Manakala Heimlich manoeuvre pula menyentak abdomen beberapa kali untuk menyingkirkan benda yang menyumbat salur pernafasan mangsa yang tercekik. Apakah kepentingan dua benda ni? Kepentingan bagi CPR. Pertama, kepentingan dia kita nak mengembalikan degupan jantung dan pernafasan mangsa sebelum ambulans tiba. Dan yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa lah. Manakala kepentingan Heimlich manoeuvre untuk mengelakkan sumbatan dalam saluran pernafasan mangsa supaya oksigen boleh dibekalkan ke peparu. Ini membolehkan mangsa bernafas semula. Kita tengok pula apakah situasi yang kita boleh buat CPR dan apakah juga situasi yang kita boleh buat Heimlich manoeuvre. Yang pertama untuk CPR ya. Kalau kita nampak orang itu tidak bernafas ataupun kita cek dia tiada degupan jantung dan bila kita panggil dia tiada tindak balas. Bila lengkap benda ni, kita boleh buat CPR. Dan Heimlich manoeuvre pula, kita nampak seseorang tu tiba-tiba memegang leher. Dia pegang leher lepas tu dia tak boleh bercakap. Dan dalam masa yang sama, bibir dia dah mula kebiruan serta kita boleh nampak dia susah bernafas. Yang ini menunjukkan orang tersebut memerlukan Heimlich manoeuvre. Sekarang kita tengok pula apakah penyebab kepada situasi yang cikgu nyatakan dekat atas tadi. Apa penyebab kepada situasi yang dalam CPR? Mungkin disebabkan oleh panahan petir ataupun mangsa lemas, serangan jantung, terkena kejutan elektrik ataupun stroke dan juga mangsa kemalangan.
Manakala penyebab bagi situasi yang memerlukan Heimlich maneuver mungkin disebabkan oleh keadaan tercekik ataupun penyumbatan makanan atau benda asing yang menghalang oksigen memasuki paru-paru dan menyebabkan kerosakan otak. Langkah yang kita boleh buat untuk melakukan resusitasi kardiopulmoner ini ataupun CPR, apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita periksa respon mangsa. Kita periksa respon dia. Macam mana? Kalau kita nampak ada orang tiba-tiba rebah ataupun pingsan, kita pergi pada mangsa dan kita kena pastikan dahulu keadaan sekitar dia selamat. Lepas tu awak periksa respon dia dengan cara awak tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Jadi kalau tiada respon daripada mangsa, awak terus jerit tolong dan minta bantuan orang lain dekat sekeliling awak tu untuk menghubungi talian kecemasan 999. Yang kedua, apa yang perlu dibuat? Buka saluran pernafasan. Macam mana nak buka saluran pernafasan ni? Awak pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Waktu tu awak periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung serta melihat pergerakan dada mangsa. Sebab kalau orang yang bernafas, dada dia akan bergerak. Yang ketiga, awak melakukan tekanan dada. Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, waktu inilah teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Macam mana cara nak buat? Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm. Tapi tak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa dan biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Jadi tekanan dada ni dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. So awak tengok macam mana kedudukan tangan ni ya. Yang keempat, apakah langkah CPR yang keempat? Kita berikan bantuan pernafasan. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Jadi langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru. Kalau dah tak ada pernafasan juga, kena buat bantuan pernafasan mulut ke mulut. Yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulan tiba ataupun sehingga mangsa sedar. Kalau boleh buat tekanan 30 kali diikuti 2 kali hembusan mulut ke mulut sampailah ambulan datang ataupun sampailah mangsa sedar. Katakanlah bila mangsa dah bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan mangsa, badan mangsa tadi dalam keadaan mengiring. Tujuannya supaya lidah tu tak menutup salur pernafasan mangsa lah. Kita tengok video CPR. Kaedah CPR. Resusitasi kardiopulmonari atau CPR melibatkan gabungan kaedah tekanan dada dan hembusan dari mulut ke mulut untuk memulihkan mangsa yang mengalami masalah kejutan secara tiba-tiba pada jantung dan pernafasan.
CPR dilakukan bertujuan untuk mencegah kerosakan otak sebelum menerima bantuan perubatan. CPR mempunyai dua matlamat, iaitu mengekalkan aliran darah ke seluruh anggota badan mangsa dan mengekalkan aliran udara masuk dan keluar dari peparu mangsa. CPR adalah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan yang canggih. Anda perlu melakukan kaedah tekanan dada pada mangsa dengan betul untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Kemudian, berikan hembusan dari mulut ke mulut kepada mangsa untuk menolak masuk udara beroksigen ke dalam peparu dan membawa oksigen masuk dan menyerap ke dalam salur darah mangsa. Okey, itu tentang CPR. Seterusnya kita tengok langkah untuk melakukan Heimlich Manoeuvre. Yang pertama, kalau kita nampak ada orang yang tercekik, macam tak boleh bernafas. Yang pertama apa awak kena buat, awak berdiri di belakang mangsa dan bengkokkan sedikit badan mangsa ke depan. Okey, macam dalam gambar ni. Okey, yang kedua, apa yang awak kena buat? Kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Cikgu besarkan sikit. Kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. So, kita genggamkan tangan kanan kita kelilingkan tangan kat mangsa. Maksudnya macam kita peluk mangsa daripada belakang sebenarnya. Yang ketiga, apa yang kita boleh buat? Kita letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa dan letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Kedudukan tangan macam ni. Ini sebenarnya peluk daripada belakang lah. Okay, kita tengok gambar nanti yang gambar yang last lah. Ini gambar macam ni. Tapi kedudukan tangan macam yang cikgu terangkan tadi. Dan yang keempat, apa kita boleh buat? Kita tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan itu akan menambahkan tekanan di dalam peparu dan menyebabkan benda asing tertolak keluar. Sekiranya, katakanlah awak duduk sorang-sorang tengah makan, awak yang tercekik. Waktu tu tak ada orang yang berdekatan. Jika tiada orang berdekatan semasa tercekik, kita boleh menyelamatkan diri dengan cara meletakkan tangan mengikut kaedah Heimlich Manoeuvre, iaitu di antara pusat dengan bawah rusuk, dan awak cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membungkukkan badan. Jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi atau meja, bongkokkan badan dan tolak badan dengan seluruh tenaga pada objek tersebut. Tujuannya, makanan yang tersekat tadi boleh keluar. Kita tengok pula video Heimlich Manoeuvre. Kaedah Heimlich Manoeuvre. Tercekik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.